Baik, boleh saya mula? Boleh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah dapat kita teruskan lagi Quranic tagging pada hari ini. Walaupun saya minta maaf kerana saya minta dilambatkan 1 jam. Okey. Kerana apa tu? Kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Okey, alhamdulillah syukur kita dapat kita teruskan. Okey, jadi perkongsian kita pada hari ini sekejap saya share. Okey. Baik, insyaAllah perkongsian kita pada hari ini, alhamdulillah hari ini adalah 19 Ramadan, insyaAllah. Jadi malam ni adalah malam yang dah mula malam 20. InsyaAllah sekejap aja Ramadan datang, kemudian dah nak pergi dah 10 dan nak masuk lagi 10 hari lagi. Jadi semoga kita dapat lebih bekerja keras di akhir 10 malam yang terakhir ini. Dan kita bertarawih pun dah tinggal 10 malam. Okay, jadi insyaAllah tentang tadabbur, saya selalu akan tukar slide yang pertama ni tentang jadi ayat ni tentang ayat-ayat tadabbur. Okay. Ni daripada surah As-Sad, surah Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Jadi Allah SWT memberitahu kita bahawa Allah SWT mengatakan bahawa kami yang menurunkan ayat Al-Quran ini kepada kamu, kepada engkau wahai Muhammad, dan secara umumnya kepada kita semua sebagai sama mubarakun yang diberkati supaya liyatadabbaru ayatihi. Jadi bukan hanya sekadar kita ni nak memperbaiki bacaan kita, tapi disuruh kita untuk memahami isi kandungannya dan untuk kita mentadabburkan, untuk kita memikirkan, cuba mengaplikasikan ayat tersebut di dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mindful, seseorang yang sentiasa mengingat, sentiasa tentang ayat-ayat Al-Quran ini, mengingat tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Baik. Terusnya. Okay, jadi saya selitkan dahulu tentang kelebihan mempelajari Al-Quran. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Uthman, khalifah yang ketiga kita, yang mendengar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, the best of you are those who learn the Quran and teach it to others. Jadi Rasulullah kata antara orang yang terbaik di atas muka bumi ini adalah golongan orang yang sentiasa mempersiapkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun apa pun usianya, walaupun muda, middle, pertengahan, sudah hampir senja juga, golongan yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah mereka yang berterusan mempelajari Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah nadi agamanya, adalah nadi Islam. Dan juga bagi mereka yang mempelajarinya. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah letakkan niat satu hari ini bila anda sekalian dah mahir membaca Al-Quran, bolehlah kita tolong-tolong ajarkan ahli keluarga kita.
ajarkan adik-beradik, ajarkan dengarkan bacaan mereka, kerana itulah yang terbaik yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, seterusnya. Okay, seperti mana yang saya katakan, setiap kali satu Quranic tagging ni saya akan kongsikan tentang surah-surah untuk kita lebih mengenali tentang surah-surah. Okey, jadi insya-Allah pada kali ini surah yang saya bentangkan adalah surah An-Nisa pula. Hari tu kita dah cakap pasal surah Al-Baqarah, kemudian kita dah cakap pasal surah Baqarah dengan surah apa? Surah yang kedua, kan? Surah Baqarah dengan surah Imran. surah Ali Imran. Lupa pula selepas surah Baqarah surah apa? Ali Imran. Okey, keluarganya Ali Imran. Baik, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita masuk pada surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Okey, jadi ini nak menunjukkan apa? Kerana salah satu sebab macam nak kata pernah datang seorang sahabiat iaitu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa banyak saja dalam Al-Quran tu berkisahkan tentang lelaki, jarang dikisahkan tentang perempuan. Macam itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan sampailah turun ayat tentang yang memperihalkan tentang wanita An-Nisa, bahawa nak mengatakan bahawa Islam ini sangat menitik beratkan the rights of women. Maknanya telah mengangkat martabat wanita, bukan menindas wanita seperti apa yang didakwa oleh sebahagian orang yang tak faham. Okay. Jadi kita lihat kat sini, jadi dalam Al-Quran tak ada surah yang namanya surah Ar-Rijal. Rijal tu maksudnya pemuda. The opposite of woman is man. Jadi man dalam bahasa Arab, rijal. Tak ada. Jadi tak ada pun dalam Al-Quran surah yang dinamakan surah Rijal. Tapi surah Nisa ada. Jadi surah ini adalah yang keempat. Surah dalam Al-Quran mengandungi 176 verses. The longest Madanian surah after surah Baqarah. Jadi surah An-Nisa ni adalah tergolong daripada surah yang terpanjang. Maknanya lepas surah Baqarah adalah surah An-Nisa. The titles, daripada mana dapat surah title ni, kenapa An-Nisa? Kerana the titles derive from the numerous reference to women throughout the chapter. Jadi kita akan mendapati di dalam surah An-Nisa ini banyak juga maknanya kalau kita nak bezakan antara surah-surah yang lain, surah An-Nisa ni adalah surah yang paling banyak yang menyentuh isu-isu wanita. Maka itu dinamakan An-Nisa. Tapi bukan bermaksud semuanya cakap pasal perempuan, tidak. Kebanyakan isu berkenaan wanita disentuh di sini. Dan ada juga lagi surah yang menyentuh tentang wanita, bukan bermaksud dalam Al-Quran, nak tengok pasal wanita, ni satu je, tidak. Tidak, bukan bermaksud demikian. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan surah An-Nisa ni boleh kita ibaratkan surah yang paling banyak yang pertama. Jadi ada sebahagian ulama menggelarkan surah ini An-Nisa Al-Kubra. Surah An-Nisa Al-Kubra. Kubra tu maksudnya besar lah. Besar maknanya yang terbanyak menyebut. Dan surah yang kedua iaitu surah At-Talaq. Surah tentang talak itu adalah surah kedua yang terbanyak menyentuh tentang wanita. Jadi ada juga surah At-Talaq tu dinamakan juga sebahagian ulama tafsir menamakan dia surah An-Nisa As-Sughra. Surah tentang wanita yang kecil. Maknanya version kecil sikit. Maknanya tak begitu banyak isu sebanyak yang pertama ni. Jadi ada kubra dengan ada sughra. Iaitu surah At-Talaq. Ini saya tak terus kat sini. This surah does not only addresses concern about women, but also discuss inheritance. Jadi ada juga dalam, jadi bukanlah yang seperti mana saya cakap tadi, bukanlah semua surahnya tu dikisahkan tentang wanita, tapi ada juga tentang hak warisan, waris, marriage law, tentang perkahwinan, how to deal with children and orphan, legal practices, jihad. Jadi ini semua seperti mana kita tahu, surah-surah yang biasanya dikategorikan dalam surah Madaniyah, iaitu yang diturunkan selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan surah tersebut adalah menyentuh al-ihwal hukum hakam dan bagaimana seseorang untuk nak bermuamalah. Jadi banyaknya tentang hukum hakam memang dalam surah Madaniyah. Sebab itu An-Nisa ni memang tergolong dalam surah Madaniyah.
Jadi memang terdapat banyak tentang hukum hakam dan tentang hubungan antara Muslim dengan Muslim, antara Muslim dengan yang bukan Muslim dan sebagainya. Okay. Begitu juga di dalam surah An-Nisa ni juga ada berkisah tentang the role of Jesus, iaitu Nabi Isa alaihissalam as a prophet rather than the son of God as Christian claim. Okay, ada juga dalam sini, seperti mana yang tak silap saya ada mengatakan pada Quranic tagging yang lalu bahawa fahaman Trinity ni adalah fahaman yang lama, yang telah wujud pada sebelum zaman Rasul SAW lagi. Jadi kita akan terdapat dalam Al-Quran tu banyak tentang Trinity yang disebutkan dan dijelaskan dan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang Nabi Isa tu sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Jadi ada terdapat dalam surah ini juga. Jadi topik-topik yang di bawah ni hanya sebagai nak memberikan anda semua info bahawa bukan hanya sekadar tentang wanita saja disebut walaupun namanya An-Nisa. Jadi kita nampak keunikan nama-nama yang digelarkan dalam suatu surah dalam Al-Quran bukan bermaksud kalau dia cakap pasal Baqarah contohnya tentang sapi, tentang lembu, dia cerita pasal Bani Israel aja, tidak. Dia hanya maknanya ada disentuh sedikit tentang surah tersebut. Jadi seperti mana yang saya beritahu juga bahawa semua penamaan surah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mungkin ada nama yang kedua, nama yang ketiga adalah daripada wahyu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh kerana para sahabat yang termasyhur, macam tadi saya cakap An-Nisa Al-Kubra, Nisa As-Sughra kan nama untuk surah At-Talaq. Itu adalah kerana yang termasyhur di kalangan para ahli tafsir. Tapi tetap dalam penamaan Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi pada surah yang kedua untuk kita kenal tentang surah, iaitu surah Al-Maidah. Okay, jadi Maidah, apa tu makna Maidah? Maidah tu table spread ataupun hidangan. Hidangan yang kita, contohnya kita kan nak berbuka, kita siapkan di atas meja juadah semua dah lengkap dengan air, makan, nasi, lauk pauk dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. Maka itu dinamakan Maidah, suatu hidangan yang lengkap. Jadi daripada mana surah ni mendapatkan namanya Maidah adalah kerana name taken from the verses 112 where there is a mention of table spread. Okay, jadi ini ada dalam ayat 112. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Jadi kalimat ni, ma'idatan minas sama' ni ada disebut di dalam ayat 112. Minta maaf. 112. Jadi tentang apa? Tentang Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni adalah golongan pengikut Nabi Isa alaihi salam yang meminta ataupun memohon, wahai Nabi Isa, boleh tak kamu minta dengan Tuhan, turunkanlah kepada kami hidangan daripada langit. Semoga dengan adanya kita panggil, dia orang panggil tanda-tanda kebesaran ini buatkan kami lebih beriman kepada Allah SWT dan kepadamu. Jadi ini satu permintaan pengikutnya. Maka qala, jadi maknanya Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Fear Allah if you should be believer. Jadi maksudnya kalau nak minta sesuatu daripada Allah, kalau ianya berlaku kemudian mereka tidak beriman atau mereka tu mengingkari, maka pastinya biasanya seperti apa yang pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu akan turun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Isa mengatakan ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kenapa kamu nak minta macam-macam ni dengan Allah? Itu maksud perkataan Nabi Isa alaihi salam. Okay. Jadi akhirnya tentang apa? Memang turunlah. Memang turun, Allah SWT turunkan hidangan daripada langit. Jadi kita lihat Bani Israel ni telah banyak menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Pada tangan Nabi Isa alaihissalam. Okay. Seterusnya tentang surah Al-Maidah ini, it was revealed after the Treaty of Hudaybiyah, at the end of the Treaty of Hudaybiyah. Jadi surah ini dia mula turun pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi maksudnya dia adalah surah sebelum lagi Nabi berhijrah ke Madinah. Okay.
minta maaf. Ini adalah surah yang setelah Nabi sampai ke Madinah. Jadi Treaty of Hudaybiyah ni adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jadi Nabi tu pernah rasa rindu nak buat haji. Nak buat haji. Kemudian Nabi pun keluar bersama dengan lebih kurang 1,000 lebih kaum muslimin daripada Madinah keluar menuju ke suatu tempat dekat luar the outskirts of Mekah namanya Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ni adalah sempena nama satu tempat yang mana di situ berlakunya perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dan wakil kaum Quraisy di Mekah. Jadi pendekkan cerita, Rasulullah dah berniat dah jatuhkan niat untuk lakukan haji. Tetapi ditegah ataupun dihalang oleh kaum musyrikin pada ketika itu untuk kaum muslimin ini menunaikan haji untuk masuk Mekah. Diorang tak benarkan. Maka untuk nak berdamai supaya tidak berlaku peperangan ataupun kemarahan, maka Nabi Muhammad SAW buat negotiation dengan orang Quraisy. Maka hasil negotiation tu, mereka pada ketika itu niat mereka untuk nak menunaikan haji terpaksa dibatalkan, digugurkan dulu. Maka Nabi pun batalkan niatnya dengan Nabi harus membayar dam. Membayar dam haji, dia kena sembelih kurban dan dia kena tahlul. Kemudian dia hanya dibenarkan daripada perjanjian tersebut untuk datang semula menunaikan haji pada tahun hadapan. Pada tahun hadapan. Jadi ada banyak lagi lah. Jadi kalau kita lihat pada zahir perjanjian itu agak berat sebelah kepada lebih menangkan orang Quraisy. Tetapi sebenarnya di sebalik perjanjian itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul SAW ada future planning untuk kedamaian dan untuk kesejahteraan apabila Nabi akhirnya dapat menakluki kota Mekah. Jadi itulah dia kehebatan Rasul SAW dalam membuat planning, dalam politiknya Rasul SAW dengan pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas berlakunya perang perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah dan para sahabat dapat menakluki kota Mekah. Okay. Itu sedikit jelas, sepintas lalu. Jadi kamu, at least kita semua dapat gambaran, maksud Hudaybiyah tu apa. Saya tak berniat untuk panjang lebar tu pun dah panjang dah saya kasih. Okay. Baik, seterusnya. Okay, jadi kita nak masuk tagging yang pertama, iaitu tentang iman. Okay. Baik, seperti mana yang kita ada buat perbincangan pada sesi lepas, di mana ada soalan yang mengatakan tentang etis. Kerana ketika itu ayat tentang iman dia cakap tentang lihatlah kejadian alam, lihat matahari, lihat bulan, lihat langit. Okay, maka soalan cakap etis ada mengatakan everything can be explained by science. Okay. Jadi ini alhamdulillah saya dapat input daripada sahabat saya yang dia kata biasanya statement yang macam gini oleh golongan etis, biasanya mereka is a statement, this statement itself is a belief. Dan dia cakap, kalau orang etis tu dia cakap everything can be explained by science, itulah sebenarnya pegangan dia. Pegangan dia bahawa dia mengatakan dia kata sains yang boleh explain, tu satu pegangan. Dia bukan suatu mereka punya kenyataan. Jadi sebenarnya dia kata science itself did not claim that they are able to explain all things. Science work based on data and experiment. That finding, maknanya apa yang kajian yang dapatan sains tu itself is, the result is actually temporary saja. If they find a new data, they might change their statement. Ini adalah fakta sains. Sains memang macam itu. Contohnya tak silap saya, betulkan saya kalau saya salah, dulu Pluto dikatakan planet yang terkecil, planet yang the dwarf planet dan sebagainya. Tapi sekarang ni telah dikatakan bahawa Pluto tak boleh nak dikatakan sebagai satu planet dan sebagainya. Jadi diorang ada menukar fakta diorang apabila diorang telah mendapati dapatan yang baru. Okay. Jadi kalau saya berkongsi, dia kata ada juga sebahagian sains ni tak dapat bukti yang sains cannot explain everything. Contohnya sains tak boleh nak explain consciousness. Maaflah kalau saya salah spelling, love dan sebagainya. Okay. Dia hanya boleh explainkan only a small aspect of chemical reaction in the body. Jadi mungkin tengok mimik muka dan sebagainya, mungkin dia boleh kaji, tapi tak semua yang dia boleh kaji. Sebab tu ada bidang-bidang yang lain.
bidang-bidang yang lain. Jadi kalau saya mengatakan atheist tu sebenarnya dia mengatakan sains tu kerana dia sebenarnya nak block themselves from admitting the existence of the supreme being. Sebenarnya dia sendiri yang menghindarkan diri dia sendiri nak nak mengatakan bahawa sebenarnya ada kuasa yang lebih berkuasa. Okay. Jadi dalam fahaman kita, sains ni kita pun tak menafikan sains ni is a tools. A tools yang mana dapat membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sains itu bukan goal. Dia hanya suatu tool saja untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT suruh kita menggunakan panca indera, kita suruh kita mengkaji. Jadi dia jadi sains, jadi nak katakan Quran ni pun juga banyak fakta-fakta sains. Kerana apa? Kerana Allah SWT mengetahui bahawa dengan penerokaan sains ini boleh membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam, inilah dia sedikit daripada pandangan input yang diberikan oleh kawan saya. Okey. Baik, sekarang kita masuk tentang bab iman. Jadi surah pilihan saya pada hari ini adalah surah yang keempat. Iaitu surah keempat adalah surah yang kita baru bincangkan tadi tentang surah apa? Surah yang keempat. Surah apa? An-Nisa An-Nisa kan? Surah An-Nisa. Baik. Sekarang ni tentang keimanan, the evidence of the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf ni saya lupa nak tukar ni, copy paste ni. Ni topiknya salah. Jadi dekat sini tajuk tentang ni adalah kita minta pertolongan ataupun pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuknya tentang keimanan ni. Jadi ayatnya, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Jadi sebagai seorang Muslim, kita harus mempercayai bahawa Allah SWT mengetahui. Kadang-kadang kita lihat contohnya tempat kerja ataupun tempat belajar atau tempat mana-mana lah. Mungkin pastinya ada orang yang suka, ada orang yang tak suka kepada kita dengan apa yang kita lakukan, contoh dengan perwatakan kita dan sebagainya. Kita memang tak mampu untuk nak mengambil hati semua orang. Jadi Allah yang sebaik-baik tempat kita yang mengetahui siapa yang sebenarnya yang musuhi kita ataupun siapa yang sebenarnya menyayangi kita. Tapi maka sebagai seorang mukmin hendaklah kita berpegang, hendaklah kita beriman bahawa Allah itu cukuplah bagi Allah sebagai tempat kita meminta perlindungan, walian. Jadi kalimat wali kat sini kita boleh cuba fahami. Kita kalau dalam bahasa orang Melayu kan, kita kalau perempuan nak nikah mesti nak ada wali. Jadi wali tu maksudnya apa? Yang pelindung. Ibu bapa tu adalah pelindung kita, wali. Jadi samalah juga maksud wali Allah. Wali Allah tu yang penolong agama Allah. Itu literal meaning of wali. Penolong agama Allah. Jadi cukuplah Allah menjadi penolong kita, pelindung kita. Tempat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah Allah tu sebagai yang maknanya kita punya penolong, penjaga, penjamin, itu semua. Maksudnya merangkumi semua tu. Jadi kalaulah seseorang itu hendaklah kita yakin, janganlah kita rasa takut-takut kalau kita ni digertak oleh seorang, contohnya dia kata dia nak, kalau kau buat macam gini nanti aku nak nak cederakan ahli keluarga ke, nak minta maaf kalau saya cakap nak kasih guna-guna ke, nak menyihir kita dan sebagainya. Maka hanya kitanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita tawakal pun dengan kita baca ayat Quran, sentiasa menjaga diri kita seperti mana yang telah diajar oleh Rasulullah SAW, baca ayat kursi, baca 3 kul, itu semua sebagai suatu perlindungan yang mana Allah SWT jamin sebagai satu perlindungan diri kita. Maka inilah kalau seorang tu dia yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahawa cukuplah Allah tu menjadi pelindungku, cukuplah. Jadi dia akan lahir sifat berani, akan lahir satu sifat keberanian pada diri dia yang mana tak ada tolak bandingnya. Maknanya dia tak takut kalau orang gertak ke, dia tak takut kalau seorang tu dia macam mana tinggi, macam mana darjat seorang tu datang pada kita, kita akan tetap
berpegang pada prinsip kita, kalau benda tu yang benar, kita akan berpegang pada kebenaran. Maka sebenarnya itulah dia ciri-ciri seorang mukmin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak ada rasa takut dan dia tak ada rasa sedih kerana dia tahu Allah itu wali dia, Allah tu adalah sebaik-baik penolongnya. Okay. Maka itu adalah ketikan untuk tagging iman. Okay. Baik. Sekarang kita pergi kepada kenapa pula tak jalan? Kenapa dia freeze? Okay. Sekarang kita pergi pada tagging ibadah pula. Okay, ibadah. Okay. Surah yang kelima. Surah Al-Ma'idah. Okay, surah yang tadi kita baru pelajari tentang surah Ma'idah tu surah hidangan. Okay. Jadi dalam surah ini saya mengambil tentang ibadah, iaitu ibadah melakukan wudu. Tengok ayatnya panjang, agak panjang sedikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, jika kamu ingin menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah mukamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku. Kedua tangan hingga siku, betul lah ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu wamsah. Jadi dia tak cakap faghsil. Sini cuci. Jadi kat sini maka ratakanlah air kepada kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu. Jadi kita lihat kat sini, kaki ila ka'bain, hingga kedua buku lali. Saya baca Arabnya dulu pasal saya lebih fasih dengan translatekan dalam bahasa Melayu dengan sambil tengok Arab. Kalau saya translatekan yang orang putih ni, saya agak kurang sikit. Kurang sikit dia punya. Nanti lepas tu kita akan pergi dekat bahasa orang putihnya. Okay. Jadi dekat sini kita lihat berapa anggota yang disebut dalam Al-Quran ini. Hanya pertama muka, kedua tangan, kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi 4 anggota sahaja yang disebut di dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini. Jadi apa yang tak disebut? Tak disebut cuci tangan dulu, tak disebut kumur-kumur, tak disebut cuci hidung, tak disebut telinga. Dan jadi hendaklah kita fahami bahawa sunnah, sebab tu mengapa wuduk tu ada sunnah-sunnah wuduk, wajib wuduk. Jadi yang kat dalam sini yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ayat ni adalah fardu wuduk. Yang fardu, yang wajib kita cuci adalah 4 anggota ini. Kalau kita tertinggal 4 anggota ni, tak sah wuduk kita. Tapi kalau kita tertinggal nak cuci, contohnya bulan puasa kita suruh kurangkan untuk berkumur-kumur, kan? Kerana dia tu adalah sunnah. Kalau kita tertinggal cuci telinga, tak mengapa, kerana dia tu sunnah. Kerana yang dilakukan oleh Rasul SAW, yang dilihat para sahabat Rasulullah mencucinya. Okay. Jadi supaya anda faham bagaimana, maka begitulah bagaimana para ulama mazhab mengeluarkan hukum-hukum wuduk dan sebagainya. Kenapa ada beza pandangan, contohnya akan ada beza pandangan tentang famsahu ru'usakum. Jadi sebahagian mazhab mengatakan, contoh kalau mazhab Syafi'i cukup sekadar di ubun-ubun kepala. Jadi sebenarnya kat sini bukan dia cakap pasal rambut. Ada orang salah faham. Oh, kepala dia botak, dia tak payah cuci kepala dia. Pasal yang penting rambut kan, taruh berapa 3 helai rambut macam gitu. Jadi sebenarnya dekat sini dalam Al-Quran bukan cakap pasal rambut, dia cakap kepala. Jadi botak ke tak botak, yang paling jalankan air tu di kepala. Jadi ada sebahagian mazhab mengatakan hanya sikit depan kepala saja. Ada yang cakap mesti separuh kepala, ada yang cakap mesti seluruh kepala. Kenapa ada beza pandangan itu? Disebabkan perkataan ini, ru'us. Jadi ru'us ni adalah kepala. Okay? Jadi daripada situ ulama bersisih, maksudnya ulama banyak cabang-cabang dalam segi hukum membasuh kepala. Okay. Baik. Seterusnya dalam ayat ni, lepas dia cakap pasal wudu, ada cakap lagi yang perkara yang lain. Wa in kuntum junuban. Lah saya tukarkan dalam bahasa orang putih supaya semua orang boleh menikmatinya. Wa in kuntum junuban, and if you are ritually soiled, tekan dalam hadas, then take a full bath.
junuban fattahharu. Okey. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kamu ni jika kamu sakit atau dalam pemergian pergi musafir, or one of you has just come from the toilet and had contact with any woman. Jadi maksudnya kalaulah terbatal wuduk kamu, terbatal wuduk. Okay. Kemudian kamu dapati and you do not find any water, then resort to wholesome soil and wipe your faces and hand off with some of it. Okay, jadi dah masuk kisah apa? Cerita pasal tayamum pula. Tayamum. Okay, jadi daripada pengajaran daripada ayat ini mengatakan bahawa katakanlah kalau seseorang itu di dalam hadas besar, kan kat sini kan ni hadas besar, kan sepatutnya dia mandi. Tapi kalau kamu jadi contohnya kali bila dia nak mandi hadas besar kemudian tak ada air. Contohnya kita boleh kasih application ni, mungkin alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, Singapura ni jarang kurang air. Jarang tak ada air. Contoh kalau dekat negeri-negeri yang lain, tadi kita lihat bahawa ayat Quran ni, perintah Allah ni memang meliputi semua-semua keadaan untuk manusia hingga akhir zaman. Okay. Jadi apabila kalau tak ada air, tayamum saja menggantikan memberikan mandi hadas tersebut. Okay, jadi pertama saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, tapi angkatnya tayamum. Tapi dengan bertayamum. Jadi bertayamum tu bukan maksudnya kalau dia cakap dia nak mandi hadas besar, dia ambil tanah tu, dia genyek semua kepala, muka, satu badan dia. Tidak. Itu bukan sertu. Kerana dalam Islam, sertu tu hanya dua anggota saja, iaitu muka dan tangan. Jadi kalau mukanya gitu, kan, kalau tangan pun dia hanya macam itu, ratakan. Yang atas, kemudian yang bawah. Dah satu kali je lalu. Okay, semua setiap satu anggota sekali lalu. Maka itulah dia angkat tayamum. Okay, jadi yang uniknya, yang saya suka, kenapa saya nak pilih ayat ni, okay, kerana saya nak tengok bahasa Arabnya dulu. Okay, yang ni. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin. Yang ni saya suka sangat, ni punya closing dia. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Jadi maksud ayat ni dia kata Allah tu sebenarnya menyuruh kita ni, contohnya angkat wuduk, mandi hadas besar, kalau tak boleh kena tayamum dan sebagainya. Kalau kita lihat sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita rasakan, ya Allah kenapalah susahnya agama ni nak kena mandi lah. Kalau contohnya hadas besar nak kena mandi, macam susah gitunya. Dan maka Allah SWT tu Masya Allah, dia tu mengetahui apa yang terlintas dalam hati-hati kita. Maka Allah tu sudah jawab. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin. Maksud dia, God does not want to place any inconvenience on you. Allah kata tak pernah sebenarnya tak berniat pun untuk nak kasih suatu kesusahan untuk kita. Tetapi apa yang dia nak, jadi matlamat kenapa Allah memfardukan wuduk, Allah fardukan mandi, usul, Allah fardukan tayamum, untuk apa? But He does want to purify you and to complete His favor towards you. Yang Allah nak tu adalah kebersihan diri kita, purify. Allah nak kita ni dalam keadaan bersih, kerana sebahagian ulama mengatakan apa-apa kita panggil perintah yang Allah SWT fardukan kepada diri kita sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kenapa kita ni disuruh mandi hadas besar, contohnya lepas bersama dengan suami isteri, kerana dikatakan urat-urat badan kita tu akan menjadi lemah atau menjadi lesu. Tapi apabila kita contohnya lepas bersama, terus angkat wuduk, contohnya belum mandi dulu tapi angkat wuduk dulu, terus rasa kesegaran tu akan datang. Dan datang kesedaran dengan dia menyentuh dengan air. Maka itulah yang Allah SWT inginkan, supaya kita ni jadi tak malas, supaya kita tak drag, kita punya lemah kita. Maka disuruh untuk mandi, refresh ourselves. Dan pada masa yang sama, janganlah kita sendiri yang memberatkan. Kadang-kadang saya daripada pengalaman saya dan pengalaman saya mengajar, banyak orang salah faham kalau mandi hadas besar tu mesti nak kena bersih semua betul-betul, cuci, shampoo, selit-selit semua. Sebenarnya mandi hadas tu adalah suatu benda yang mudah saja. Mandi hadas tu kadang-kadang ada sebagian ulama membezakan lagi mandi hadas haid dengan hadas bersatu.
Ada yang lebih kata kalau hadas haid tu mesti kena make sure lah najis-najis ataupun bekas-bekas darah tu hilang, tak ada dekat tubuh badan. Tapi dia meringankan dari segi mandi hadas besar bersama. Apabila lepas bersama junub lah, mandi junub tu diringankan. Kerana apa? Yang penting hanya make sure mengalir air ke seluruh badan, tak payah nak kena shampoo, tak payah. Ada yang sebahagian Aisyah pernah meriwayatkan dalam satu hadis, Aisyah tu rambutnya panjang, dia tak buka siput dia. Maknanya bila dia mandi hadas besar, dia tak buka siput dia, dia tak rebangkan rambut dia, dia masih bersiput, dia cuma make sure dia mengalirkan badan dia, maknanya kena dekat air tu, kena dekat kulit kepala, terus dah. Dah, itulah dia, maknanya berapa kali siraman air tu dengan yang penting jatuhkan niat hadas besar, itulah dia mandi hadas besar. Maka kadang-kadang janganlah sampai kita ni mungkin kerana kita kurang ilmu, sebab tu kita kadang-kadang macam rasa memberatkan. Jangan sekali-sekali kita memberatkan ajaran Islam ni. Sebenarnya mudah, yang mudah saja. Seperti mana yang dikatakan oleh Allah. Allah tak pernah nak kasih suatu kepayahan kepada diri kita. Yang Allah nak tu adalah untuk kebaikan kita. Jadi alhamdulillah kita lihat dengan adanya COVID-19, dengan macam hikmah berlakunya COVID-19 ni. Minta maaf Minta maaf sekejap. Oh, okey, minta maaf. Okey, jadi dan sebagai, maka yang Allah SWT inginkan adalah kemudahan untuk kita, dan semoga kita ni in order that you all may act grateful, jadi sebagai kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, syukur ke atas nikmat Allah memberikan kefarduan ini, maka kita jadi seorang yang bersih, kita jauh daripada kotoran, kita jauh daripada virus. Jadi sekarang kita dengan ada berlakunya COVID-19 ni, kita lihat bahawa kita ni orang Muslim ni kurang sikit pasal kita satu hari 5 kali dah cuci tangan, cuci muka, cuci semua anggota-anggota. Dah, sebab itu jadi memang benarlah kata-kata Allah, semoga kita ni jadilah hamba yang bersyukur ke atas perintah yang Allah SWT turunkan kepada kita. Allahu Akbar. Baik. Sekarang kita pergi kepada akhlak pula. Okey. Jadi tentang akhlak ni saya memilih surah yang ke-7, iaitu verses yang ke-26 mengenai Allahu Akbar. Minta maaf lagi sekali ni. Tajuk ni pun salah lagi ni. Saya tadi agak kelang kabut dalam ambil ayat ni. Okey, jadi yang dalam ayat 7 ni yang saya bentangkan adalah tentang menutup aurat. Alaikum libas. Okey, dan dari segi menutup aurat. Jadi dikatakan ya bani Adam, anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguhnya telah kami turunkan ataupun telah kami fardukan kepada kamu yang untuk menutup aurat kamu. Jadi kita ni sebagai seorang muslimah, kita pakai baju, kita berpakaian kerana dua sebab. Pertama, kerana menutup aurat, iaitu menutup tempat-tempat yang aurat kita yang mana tak dapat dipandang kecuali yang mahram, untuk menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, dan juga menutup aurat tu adalah juga sebagai satu perhiasan. Adornment. Jadi maknanya tak salah kata Allah SWT dalam ayat Quran ni mengatakan bahawa tak salah kalau kita nak bercantik-cantik, pakai tudung, nak ada fashion sikit, tak jadi masalah. Kerana itunya salah satu, memang pakaian tu adalah untuk mencantikkan seseorang. Okey, tetapi dalam kat sini, ni satu mengapa saya suka nak pilih ayat ni, walibasut taqwa dzalika khair. Okey, dan kita mesti ingat bahawa dalam kita mencantikkan diri kita dengan pemakaian tudung, dengan pakaian baju yang indah dan sebagainya, janganlah kita lupa untuk menghiaskan diri kita dengan pakaian takwa. Jadi sebagian ulama menafsirkan bahawa pakaian fizikal adalah untuk menutup aurat kita, kan, menutup tempat supaya menjaga keaiban kita. Tapi pakaian takwa itu dia menutup diri kita, menutup hati kita daripada melakukan kemaksiatan. Dia melakukan suatu perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus ingat kadang-kadang, minta maaf nak cakap apa, selain daripada kita mengenakan pakaian tudung, pada masa sama kita pun hendaklah memakaikan
hati kita, diri kita dengan tudung takwa juga. Supaya biar orang lihat cantik kat luar. Alhamdulillah seorang muslimah yang pakai tudung dan tutup aurat. Tapi begitu juga cantik juga akhlaknya. Dan cantik juga hatinya tak sombong, hatinya apa tu? Baik hati, pemurah, penyayang dan sebagainya. Maka dengan ini sempurnalah sempurnalah terjaga dirinya dalam erti kata yang sempurna, fizikal dan juga spiritualnya terjaga, dipelihara. Itulah yang terbaik. Dzalika min ayatillah la'allakum tadhakkarun. Jadi ini semua adalah satu tanda kekuasaan Allah SWT supaya kita sentiasa menjadi orang yang ingat. Jadi setiap kali kita pakai tudung, ya Allah, kita pun nak menghiaskan diri kita fizikal dan dalam dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka itu tentang akhlak. Baik, seterusnya doa. Doa surah yang ketujuh juga. Okey, yang ini saya ingin ambil doa yang dipanjatkan oleh siapa? Oleh tukang sihir Firaun apabila mereka semua telah menerima hidayah Allah SWT, nampak kebesaran Allah SWT bahawa yang didatangi oleh Nabi Musa itu, mukjizat Nabi Musa itu bukan sesuatu yang sihir tapi adalah daripada Allah SWT. Maka ketika mereka ahli sihir ni ingin diazab oleh Allah, ingin diazab oleh Firaun, ingin diazab oleh Firaun kerana Firaun murka kepada mereka kerana mereka telah beriman sedangkan mereka tak minta izin dulu kepada Firaun. Firaun dah kasih dah nak diberikan ganjaran, dah beri upah, kemudian mereka nak berpaling tadah. Jadi maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ayat tu dimulakan dengan wa ma taqimuna minna. Wahai Firaun, sungguhnya kamu ni nak menyiksa kami kerana kamu ni merasa geram, dendam dengan kami kerana kami beriman dengan Tuhan kami. Itu maksudnya, itu mukadimah dia. Okay? Maka mereka pun doa, Rabbana afghir alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran wa tawaffana muslimin, dan akhirilah hayat kami dalam kami keadaan orang muslim. Supaya mereka tu apabila mereka kita panggil sakit dengan siksaan Firaun, kerana apa? Adik-adik tukang sihir tu dipotong tangannya bersilang dengan kakinya. Maknanya kalau kena potong tangan kanan, kaki kiri kena potong. Tu disiksa lah. Disiksa oleh Firaun sampai supaya nak mendesak mereka untuk kembali syirik kepada Allah agar mengatakan bahawa Firaun adalah Tuhan. Sebab tu mereka berdoa, ya Allah Tuhanku, akhir hayatku dalam keadaan orang Muslim. Maka begitulah juga kita apabila kita ditimpa ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa harus ingat bahawa Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus sentiasa ingat bahawa dalam ujian yang Allah SWT beri kepada kita, sebenarnya Allah SWT nak meningkatkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dekat dunia kita ada pangkat, kita panggil ada leveling, contohnya gaji pun ada level-level, begitu juga di sisi Allah. Di sisi Allah setiap manusia ni ada dia punya level dia yang tertentu, kita je tak tahu kat level mana kita tak nampak. Jadi ulama mengatakan ujian tu adalah kerana Allah SWT nak menaikkan pangkat kita. Kalau kita lulus, naik pangkat kita. Kalau kita gagal, stay lah kita dekat situ ataupun kena downgrade lagi. Maka kita doalah kepada Allah, semoga Allah SWT berikan kita kesabaran atas apa-apa ujian yang Allah turunkan kepada kita, dan akhirkanlah hayat kami dalam keadaan kami orang muslimin. Inilah sebaik-baik doa. Baik, yang terakhir, sirah. Okay, jadi sirah ini saya ambil dari surah yang ketiga, surah Al-Imran, tentang ibunya Sayyidatina Maryam. Tentang ibu Sayyidatina Maryam, di mana kenapa saya pilih ni, kerana saya nak memberitahu atau nak mengingatkan diri saya sendiri bagaimana Maryam tu, subhanallah, bukan daripada kalangan para nabi lah, tapi Maryam tu adalah anak yang bersih, suci, yang telah dapat melahirkan seorang nabi. Jadi bagaimana maknya tu dapat melahirkan Maryam yang mana telah turun kepadanya makanan daripada syurga. Makanan daripada syurga turun kepada Sayyidatina Maryam.
Maka ini adalah kerana apa dia punya puncanya adalah doa seorang ibu. Jadi doa seorang ibu, dia mengatakan izqalat imra'atu Imran, telah berkata ibu Maryam, iaitu isteri kepada isteri kepada Imran, iaitu ibu kepada Sayyidatina Maryam. Jadi apabila dia sedang hamil, dia baru-baru hamil, dia dapat tahu dia hamil, dia terus dah niatkan. Dia telah niatkan bahawa ya Allah Tuhanku, kehamilan aku ni, aku bernazar, jadi dia nazar dengan apa yang ada kat dalam perut dia. Nazartu laka ma fi batni muharrara. Dia telah nazar, ya Allah Tuhanku, jadikanlah kandungan aku ingin menazar, aku nak berikan anak yang dalam kandungan aku ni supaya aku nak wakafkan, macam itu. Lebih kurang saya kasih kata-kata wakafkan ke Baitul Maqdis. Pada ketika itu dekat Baitul Maqdis, dia nak wakafkan anak dia menjadi seorang hamba yang mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Okay. Maka ya Allah Tuhanku, kabulkanlah permintaanku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi inilah dia permulaan seseorang tu malah kalau kat dalam Islam yang diajarkan oleh Rasul SAW untuk kita nak mendapatkan ataupun nak membina zuriat yang soleh dan salihah, awal-awal lagi disuruh kita untuk memilih pasangan yang baik. Sebelum pasangan yang baik, diri kita sendiri disuruh untuk jadi orang yang baik, cantikkan diri dengan akhlak-akhlak yang indah. Semoga magnet kebaikan yang ada dalam kita itu akan menarik pasangan yang baik juga. Yang tu maksud dia. Dah dapat pasangan yang baik, maka sama-sama boleh adakan matlamat untuk membina keluarga yang baik. Kemudian apabila menerima rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh, kalau seorang tu cuba bayangkan dia dah niat dalam rahim dia sendiri, dia dah niat bahawa dia nak persembahkan anak ini untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi pastinya dia akan jaga, dia akan pastikan. Jadi kalau kita lihat kisah persiapan yang dilakukan oleh keluarga Ali Imran lepas ibunya tu dah berdoa, kemudian apabila lahir anaknya perempuan, tapi namun tetap dia tak menggugat dia punya niat yang utama, iaitu dia nak persembahkan anak tu. Maka dia carikan tempat yang sesuai untuk Maryam. Okay? Jadi pada ketika zaman Sayyidatina Maryam tu, memang masjid tu tak boleh nak dimasuki oleh orang perempuan. Maka sebab tu dibuatkan suatu, kita panggil suatu rumah khas untuk Sayyidatina Maryam. Memang dia tak boleh keluar dekat situ, sebab tu adanya penjaga dia, iaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Jadi kita lihat, untuk nak membina seorang anak yang baik, ibu bapanya memilih yang menjaganya ataupun yang mentarbiahnya adalah di antara golongan orang-orang yang baik juga, iaitu adalah golongan para nabi. Jadi dia bukan sembarang-sembarang nak cari didikan ataupun nak cari pengasuh, siapa yang mengasuh dia masa kecil, nak masukkan sekolah apa. Jadi semua tu di pre-plan oleh keluarga Ali Imran untuk mendapatkan natijahnya Maryam, anak yang baik. Jadi daripada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Sayyidatina oleh keluarga Imran ni, ibu kepada Hana, namanya Hana, maka Allah SWT telah menganugerahkan kepada mereka Sayyidatina Maryam yang menjadi ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Jadi semoga kita dapat pengajaran daripada kisah Sayyidatina Maryam ini, kisah Hana ni, bahawa kita ni hendaklah mula berdoa sejak daripada awal lagi. Hendaklah kita plan untuk mendapatkan zuriat yang baik daripada awal-awal lagi. Semoga kita dapat melahirkan atau dapat membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang mahabbah, keluarga yang dapat menyumbangkan kepada membantu agama Islam, membantu menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, membantu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita telah tamat perkongsian kita Quran Tagging pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan pada slide yang ada. Saya banyak terlupa nak tukarkan topik ni. Mohon maaf. Nanti insya-Allah bila saya dah ubah yang betul, nanti saya akan share kepada kepada admin, nanti dia akan sebarkan kepada anda sekalian, insya-Allah. Baik, sebelum penutup, ada apa-apa soalan?
Ada apa soalan? Tak ada? Tak ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Semoga tu ada ustazah. Ya, baru tengah nak. Ya, ustazah, saya nak tanya pasal surah Ar-Rahman. InsyaAllah. Kalau saya tak boleh nak jawab, insyaAllah saya simpan nanti. Okey, apa soalannya? Ni malu nak keluar suara ni. Ya. Tunggu typingnya. I want to ask your opinion tafsir of surah Ar-Rahman ayat 2 hingga 4, practically ayat 2. Okay. Practically ayat 2 dan 3, Allah SWT taught Al-Quran first, then create man, then taught man eclipse. Why they reveal in that order? Who was Allah SWT teaching Al-Quran to? I've been asking a few asatizadis. I find it interesting to gather different tafsir and opinion on why this ayat were revealed in the order. Ar-Rahman allama al-Quran. Oh, sorry, itu ya. Ar-Rahman allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Kan? Jadi mungkin apa yang saya nak kongsikan tu hanya sepintas lalu saja. Nanti kalau saya dapat lebih informasinya. Okay, jadi kalau kita lihat daripada ni secara zahir ayat tu je, Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahman allamal Quran. Jadi Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita cakap siapakah yang mengajarkan yang memberi atau mengajar Rasulullah SAW intipati Al-Quran, walaupun perantaraan Jibril alaihi salam, tetapi ianya semua adalah sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi pencerahan, yang memberi kemampuan kepada Rasul SAW untuk menjelaskan ayat Al-Quran tersebut kepada para sahabat dan menjadikan Al-Quran tu as the way of life kepada Rasul SAW sebagai dia dapat jadi contoh yang terbaik. Okay, alam Al-Quran. Khalaqal insan. Dan Allah SWT jugalah menciptakan manusia. Jadi maknanya kebalik kepada sifat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu yang menciptakan manusia. Khalaqal insan. Okay, dia juga yang menciptakan manusia. Jadi nak menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan manusia dengan sifatnya Ar-Rahman. Kerana kasih sayang Allah lah. Because the love of Allah lah kita ni wujud. Kalau lah tak kerana cinta Allah, pasti kita ni tak ada. Sebenarnya Allah SWT tak wajib pun nak ciptakan kita. Sebenarnya tak wajib pun alam ni nak ada. Allah sendiri tu dah cukup untuk diri dia sendiri. Tetapi oleh kerana cinta dia nak menunjukkan, kalau seorang tu nak cinta, dia nak kena nak tunjukkan kasih sayangnya. Jadi nak tunjukkan kasih sayang mestilah dekat seseorang, baru orang tu nampak kasih sayangnya. Maka Allah SWT ciptakan makhluknya supaya kita dapat merasai, kita dapat melihat bagaimana kecintaan Allah SWT, pengasih sayang Allah. Okay. Apa tadi? Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi Allah jugalah yang jadi bayan ni ada banyak tafsiran. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa al-bayan ni adalah penerangan, maknanya penjelasan kepada Al-Quran, penjelasan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa-apa yang nak menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT, kefarduannya, itu dinamakan al-bayan. Okay, al-bayan. Jadi maka Allah jugalah yang memberikan pendetailan kepada semua apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah daripada Allah SWT juga. Jadi wallahu alam, itu secara sepintas lalu. Okay, secara zahirnya kita nak kembali kepada Ar-Rahman. Jadi insya-Allah mungkin saya boleh pilihkan surah Ar-Rahman tu sebagai surah yang untuk kita mengenal about the surah. Insya-Allah kita tak payah ikut order, boleh nanti kita jadikan dia sebagai suatu surah yang untuk lebih interesting, pasal kat situ ada banyak ada satu ayat yang dia ulang-ulang sampai 21 ke 23 kali. Okey. Baik. Sekian dahulu. Ada lagi.
Ya, terima kasih Ustazah. Okey. Sekian dulu insya-Allah saya, dan kalau boleh saya juga nak dengar apakah your finding towards your research. Dah you dah tanya banyak, you dah bertanya a few asatizah. Jadi kita pun nak dengar juga kongsian apa pandangan-pandangan asatizah yang lain tentang perkara ni. Ya, jadi insya-Allah kita akan lebih memperpanjangkan lagi insya-Allah pada sesi Selasa depan insya-Allah. Semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk kita terus beramal, untuk meningkatkan amal ibadah kita pada 10 malam terakhir ini. Sekian dahulu, kita tutup majlis kita bacaan tasbih, kafarah dan surah wal As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.